Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Pengurusi, Ahli Jawatankuasa, Muslimin Muslimat, mukminin mukminat yang insya-Allah dirahmati, diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita apabila buka bil duit tak, tengok tak banyak duit, kita tahu tak berapa hari lagi boleh guna kan. Kita buka dompet kita tengok duit tak banyak. Oh tak lama dah. Tak tahan lama dah. Tapi masa agak-agak macam mana? Hari Rabu ni Tok Guru saya meninggal. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Saya acak kali kalau ada masalah saya tanya dia lah. Dia walaupun ahli perniagaan tapi saya tahu dia tuan guru besar. Dia mengaji dulu di Syria. Allahu Akbar. Allah Ta'ala dah ambil dia. Muda lagi umur 50-an, awal 50-an. Sekarang ni orang umur 50-an ni muda kan. Zaman saya budak-budak dulu orang 50 ni tua. Tapi sekarang ni pun budak-budak tengok kita pun tua kok. Lepas bila pergi kedai dia panggil pak cik. Kita pakai teh leher dia panggil pak cik. Patut panggil lah cik kan. Panggil abang nampak sangat. Ada satu kedai tu dia tu pergi suami isteri. Budak tu panggil abang kepada suami dia. Dia cubit suami dia, jom bang pergi kedai lain kata dia. Perempuan kan begitu. Jadi tajuk kita hari ni tajuk apa? Ni jemputan khas ni. Saya pun Cik Zul ni saya pun tengok banyak ada miss call tadi tak? Alhamdulillah lah. Saya pun hari ni patut ke Rembau tapi saya kata saya tak nak pergi sebab rentas daerah. Saya tanya anak saya kat mana Roblox. Anak saya kata kat Pedas lah. Jadi anak saya pergi mengajar tak ada masalah. Sebab dia memang mengajar di Rembau tu. Jadi saya ni bukan Rembau tak, ni Paro kan. Parlimen Rembau. Parlimen Rembau. Kat mana kuliah kita, Syekh? 65 insya-Allah. Ni 65. Muka surat 65, tajuk dia berkaitan dengan sembahyang solat sunat tasbih. Ini sembahyang ni kita dah biasa buat ni insya-Allah. Jadi kita baca ni untuk kita dapat falsafah dia insya-Allah. Ni lafaz niat ni niat tu dalam hati. Lafaz ni apa yang kita ucap lah. Kita orang Melayu, kitab Jawi dia ada lafaz niat sebab lafaz ni untuk memudahkan, melancarkan. Untuk guru saya dulu dia kata untuk melancarkan niat tu. Tapi kalau niat nak kahwin jangan lafaz ya. Konon-konon nak melancarkan niat terdengar di isteri. Abang niat apa tu bang? Jadi niat dalam hati saja. Senyum tak apa. Sebab tu muslimat kalau tengok suami senyum tu tanya dia betul-betul. Abang senyum sebab apa? Tu. Berat ustaz. Datang sepatutnya merapatkan silaturahim. Ustaz Abid Liu pula. Saya baru ni pergi kedai, saya beli buku dia. Buku Bidadari tu kan.
Lama dah tak buku dia, tapi saya baru beli. Isteri saya kata beli, saya pun belilah. Isteri saya baca. Saya baca buku dia, ya Allah, memang betul, baguslah cara dia. Dia Ustaz Abilwi ni bagus dia. Suami isteri yang bergaduh pergi tempat dia, motivasi dia, balik berjalan beriringan. Bukan berjalan beriringan, berpegangan. Bagus. Besar pahala tu. Suami isteri tu memang dah tunggu nak pergi mahkamah lah. Tapi pergi kursus dia, alhamdulillah balik dengan penuh kasih sayang. Jadi kita minta kepada Allah, kita diberikan oleh Allah rasa kasih sayang. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Gitu. Sebab tu balik tu peluk isteri. Peluk dari belakang. Lepas tu buat tanya, siapa ni? Isteri kata abang lah, siapa lagi? Baru pun tahu kata dia. Cuma beza masa mula-mula kahwin tu peluk rapat. Sekarang ni tak berapa sebab faktor pembesaran. Tapi pahala insya-Allah dapat. Yang kita nak pahala tuan-tuan. Pahala. Lepas tu isteri hidang makan, Allah besarnya pahala tak. Saya sebelum datang sini 2 pinggang saya makan nasi. Sebab hari ni isteri saya masak sedap, nasi Arab. Alhamdulillah, sebab tadi hantar nasi ke anak di asrama. Jadi makanlah 2 pinggang. Sambil tengok badminton. Kalah Malaysia. Saya ni minat badminton sebab dulu saya pernah main badminton hampir-hampir mewakili Malaysia. Tuan-tuan tak percaya, nak buat macam mana? Usalli sunnat tasbihi raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat tasbih 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Orang kita faham niat ni sekadar niat. Dia niat ni tuan-tuan untuk kita faham yang kita tu nak semayang. Dah nak semayang kena ada ilmu. Sebab itu ilmu ni fardu dituntut. Ilmu ni menuntut ilmu ni fardu. Sebab itu kita bila kita baca bab solat tasbih, kita kena explore. Bahasa mudah hari ni lah. Explore ni maksudnya kita kena cari lah. Buku ni kecil, ada buku besar ni. Buku ni untuk mudah je. Jadi buku lain kita kena cari lagi. Cari macam mana sembahyang sunat tasbih. Dan apa nama ni, apabila kita mengaji ni, kita minta dengan Allah, berilah kepadaku nikmat untuk dapat menunaikannya. Lepas tu orang mengaji ni, menuntut ilmu ni, dia banyak dapat projek daripada malaikat, daripada Allah. Lepas tu kita nak duduk ni sebenarnya duduk dapat projek. Bagi yang faham, bagi yang tak faham, mari pula ustaz kata dia. Tapi cuba datang orang yang bagi duit. Saya hari ni dapat video seorang perempuan duit jatuh banyak. Dia dah ambil duit tu, dia ambil getah ikat apa nama ni emas. Duit dia tak ambil, dia ambil getah je untuk nak ikat emas dia tu. Maknanya, dan saya pun hantar video tu kepada student saya. Sampai student saya daripada Sabah pun jawab. Apa makna gambar ini? Macam saya jawab, menunjukkan bahawa pelitup muka itu lebih berharga daripada duit. Bagus budak-budak jawab. Cara mengajar online sekarang. Jadi saya hantar video tu kat dia. Hantar pun ada WhatsApp je. Malah saya nak masuk Google Classroom ke apa, hantar WhatsApp je. Lepas tu budak-budak jawab. Bila dia jawab pula panjang, saya kata panjangnya kamu jawab. Hari ni dapat 2 maklumat. Pelajar saya kata dia kena posting Sabah. 2 perempuan, anak murid saya. Saya kata tak apalah, saya dulu lama duduk Sabah 10 tahun saya cakap. Perempuan, belum kahwin lagi pula tu. Dan 2 tu pula saya observe dia dulu. Saya pernah kata kepada pelajar saya, semoga mu akan pergi ke Sabah. Betul dia. Sedih dia. Yang lelaki dapat Sarawak. Yang tu 2 orang sepasang suami isteri dapat Putrajaya. Allah Akbar. Saya kata sabar, mudah-mudahan jodoh kamu di sana. Dia kata tak fikir lagi ustaz kata dia. Itu. Jadi saya beritahu je tuan-tuan. Jadi sahaja aku solat sunat tasbih 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Waktu siang niat dia 4 rakaat terus. Waktu siang. Jadi saya baca laju sikit lah. Sebab tuan-tuan ada buku yang tak ada tu tak bawa. Ada. Sebab sini dulu beli kat 50. Betul. Ada saya rasa beli. Kakak tanya bila buku dapat. Macam budak tunggu buku teks sekolah.
Anak saya semalam saya geram, bukan saya geram. Saya kata saya balik semalam lepas Isyak, saya tengok buku. Anak kembar kan 2 orang. Sekolah agama lagi, sekolah kebangsaan lagi. Saya kata susung elok. Kalau tidak apa bakar kan buku tu. Dia pun susung elok. Banyak. Ada buku anak daripada awal sampai akhir tahun, baluk tu tak siap. Mana apa? Tak baca. Baluk tu tak habis. Jadi nak hantar balik, tak siap lagi baluk. Padahal baluk awal Januari dulu. Itu berat tu. Allahu Akbar kabira. Jadi tuan-tuan pun bukan begitu saja je saya mengingatkan kenangan lama sewaktu kita bersekolah dulu. Tak begitu? Tuan-tuan tak ingat? Dapat buku, mula-mula beli buku, dapat buku tu cium baru. Tak ingat? Cium baru. Saya style macam tu. Bila beli buku, saya suka cium baru buku tu. Nampak macam mana? Astaghfirullahalazim. Jika dikerjakan waktu malam, ia didirikan 2 salam. Maksudnya 2 rakaat. Kalau siang, 4 rakaat sekaligus. Maksudnya 1 kali salam. Okey, rakaat pertama baca surah At-Takatsur. Alhaakumut Takatsur. Rakaat kedua suratul Asr. Rakaat ketiga suratul Kafirun. Rakaat keempat suratul Ikhlas. Mudah. Jadi kita kena ingatlah. Kalau tak ingat, tak apa. Ustaz, saya tak ingat lagi. Tapi jangan beritahu orang ramai, malu lah. Umur dah 50, alhaakumut takatsur, tak ingat. Jadi cara dia hafal. Macam ada orang, dia baru mengaji Iqra, penceng baru mengaji. Orang kata kan dia apa. Tak apa. Biarlah. Dah, nak buat macam mana? Tapi kalau dah penceng, baru belajar bahid, itu lain sikit lah. Sebab dah tak ada haid, contoh. Tapi tak apa belajar. Tuan-tuan jangan gelak tu. Saya tanya student saya mengajar kelas saya 14 orang, semua perempuan. Saya tanya dia baru ni, saya tanya, haid berapa lama? Dia fikir lama. Dia kata, berapa lama haid? Macam tu. Apa dia? Dah paling lama. 14 hari. Mana 14 hari berapa hari? 15. Oh sorry, betul dah jawab, saya tak dengar. Paling sekejap 1 hari 1 malam 24 jam. Tapi alhamdulillah normal orang Malaysia ni 7-8 hari, betul. Itu yang duk tanya tu, berapa hari dah? Baru 3 hari tanya dah. Baru 3 hari tanya. La ilaha illallah. Ingat ke seminggu dah? Astagfirullah. Itu yang tak mari semayang tu. Tak boleh semayang. Tak mari semayang berjemaah sebab isteri dia boleh semayang. Faham tak? Tak apalah, nak buat macam mana. Dan dia pula baru balik daripada overseas. Itu saya tanya. Sebab dulu saya kena tipu di student. Asyik saya tanya dia, kenapa mu tak semayang? BM kata dia, belum mandi. Minggu baru ni belum mandi, minggu depan pun belum mandi juga. Lepas tu saya pun tanda berapa hari. Barulah dia tak ada tipu saya. Budak perempuan BM belum mandi. Itu biasa. Ada satu lagi BMW belum mandi wajib. Allah, budak-budak ni pengalaman saya masa sekolah tu, masa mengajar di sekolah tu. Itu minta maaf lah saja guru. Sebab tu kena tanya, kena tahu. Orang perempuan, orang lelaki kena tahu. Manakala nifas pula, sekejap je satu lafzah, paling sekejap. Paling lama berapa hari? 60 hari paling lama. Tu. Tasbih yang dibaca pada setiap rukun pergerakan solat ialah subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini tasbih yang besar, ini zikir yang besar. Nabi dapat zikir ni, ada riwayat kata malam Isra dan Mi'raj, sewaktu bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tak silap saya lah, dipanggil zikir tanaman syurga. Allahu akbar. Ada tak orang tak nak masuk syurga? Ada, nak masuk syurga lah ke? Tanya ahli maksiat nak masuk syurga. Tanya orang makan isap ganja pun nak masuk syurga ke neraka? Syurga lah tu dia. Sebab tu semua orang nak masuk syurga. Jadi kita kena faham apa makna zikir ni. Subhanallah, maha suci Allah. Sebab apa? Bila kita sebut maha suci Allah, insya-Allah daki-daki yang ada dalam hati kita ni putih lah ni, molek lah. Lepas tu kita kena sebut subhanallah, maha suci Allah dari segala perkara yang
apa nama ni, mencacatkannya ke, syirik padanya ke. Walhamdulillah, dan segala puji bagi Allah. Alhamdulillah ni tuan-tuan, satu alhamdulillah ni lebih berat timbangan dia di mizan, berat timbangan, memenuhi timbangan mizan di yaumul mahsyar nanti. Alhamdulillah. Dan bila kita sebut, waktu hidup maha suci, tiada apa ni, segala puji bagi Allah. Bila kita tengok puji Allah lah ke, segalanya kita tengok, kita fahamakan tak? Alhamdulillahillazi, apa ni, alhamdulillahillazi, alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Tu doa makan pun ustaz lupa. Sebenarnya saja je saya buat lupa nak tanya tuan-tuan, tapi ada kalau lupa sungguh. Tu ada orang doa buka puasa lupa tu, tak buka, berat tu. Tak lama dah kita nak puasa tuan-tuan, dah nak habis lah zaman di akhir tu. Rejab, Syakban, yang belum ganti puasa ganti. Muslimat, muslimin pun kita, kalau isteri ganti puasa yang kacau lah. Kan dah lama dah kacau. Dan memang afdal ganti puasa ni dalam bulan Syakban. Itu batu Sayyidatina Aisyah banyak ganti puasa dalam bulan Syakban. Orang tanya dia, kenapa tak ganti awal? Sebelum ini aku sibuk melayani Rasulullah. Pada. Jadi muslimat pun gitu juga, kenapa tak ganti lagi? Sibuk melayani suami. Itu dapat pahala. Gitu. Suami balik ni buat air, dapat pahala. Tapi kalau suami tu kecil manis, beri air mineral dah lah. Itu dapat pahala juga. Itu ada minum apa ni? Tak ada tak? Ada dah 2 botol air, alhamdulillah. Bagus, tak ada Nescafe. Saya pun ni air Nescafe tuan-tuan bagi tu, saya bagi pada pengawal keselamatan kat IPG saya tu. Sebab saya tahu dia nak jaga malam, dapat pahala 1 surau. Betul? Betul? 1 surau dah dapat pahala. Nampak Nescafe je. Dan tiada Tuhan yang berhak disembah. Ni la ilaha illallah wa la ilaha illallah. Terjemahan dia, tiada Tuhan yang berhak disembah, yang lain itu tak layak disembah selain daripada Allah. Kan? Sebab tu apa nama ni, ada orang buat isu-isu tepusan kan. Lepas tu ada orang kata, saya kata hormatlah agama orang, hormat, tapi tak boleh yakin. Hormat agama orang disuruh oleh Islam. Islam menyuruh umat dia hormat, lakum dinukum waliyadin, tapi tak boleh yakin. Dan juga tak boleh ambil bahagian. Alhamdulillah, yang angkat tandu tu bukan orang Islam. Alhamdulillah. Kalau dia angkat dia jahil tak apa, tapi kalau dia angkat dia tahu, tak boleh, kecuali terpaksa. Kalau mu tak angkat, ni tak tu. Macam ginilah dah, ada orang tu dipaksa berzina, tak berdosa. Dia balik semayang, tiba-tiba orang tahan di tepi jalan. Awak kalau tak berzina, saya tembak awak. Dia pun tak mau. Nak kena tembak, tak mau. Dia pun berzina. Dosa tak? Tak dosa. Jangan pula malam esok ni lalu pula jalan tu. Lalu tunggu, tak ada ke malam ni? Tu. Astagfirullahaladzim. Tak boleh gitu. Itu tak tunggu. Tak faham tu ni? Imam faham? Imam. Imam tak faham. Imam tu. Betul imam tak? Ada satu tempat tu imam tak ada. Disuruh mak rempit jadi imam. Lepas tu mak rempit tu dulu sekolah Arab. Habis sembahyang dia puji, baguslah baca anak. Itu belum ada wuduk tu kata dia. Lepas tu pastikan imam tu ada wuduk. Tanya. Kalau subuh boleh tanya imam, imam dah mandi belum? Dia buatnya terlupa. Imam terlupa mandi, sah tak sembahyang? Makmum sah, apa tak tahu. Kecuali seorang aja tak sah, bini dia. Sebab bini dia tahu tak mandi lagi. Tak faham? Sebab bini dia mari kau, abang aku tak mandi lagi. Astagfirullah. Saja gurau tuan-tuan. Tapi harap-harap imam sini tak begitulah. Lepas tu tugas Cik Zul kena tanya imam. Tapi jangan tanya belakang ni, malu lah, dia WhatsApp dulu. Imam dah mandi. Berat tu ustaz. Itu pun nak tanya. Wallahu akbar, Allah Maha Besar. Jumlah tasbih yang dibaca dalam satu rakaat 75 kali. Itu. Untuk kesemua
4 rakaat. Bilangan tasbih yang dibaca keseluruhannya 300 kali. Tu. Ada orang tanya, dah kalau lebih tak apa. Dah kalau kurang sah lah sembahyang. Kalau kurang sah sembahyang. Tu. Nak buat macam mana tak? Tu contoh. Jangan pula berhenti. Kenapa berhenti? Bilang tak cukup lagi. Enggak tu. Ni masalah orang kita. Tu. Okey, ada 2 cara untuk membaca tasbih. Ini penting. Cara pertama yang biasa dilakukan oleh orang Malaysia lah. Kan betul ke ni? Yang biasa dibaca oleh Malaysia tu lah. Selepas membaca doa iftitah. Kita doa iftitah kena faham makna apa kita baca. Standard kita. Tak apalah, tak ni balik ni tengok balik buku bahasa. Sebab doa iftitah ni Nabi tak pernah tinggal baca dalam sembahyang fardu. Dalam sembahyang fardu Nabi tak pernah tinggal baca doa iftitah. Itu penting tu. Menunjukkan walaupun dia sunat hayat, tapi dia Nabi nak baca tu. Al-Fatihah baca wajib lah. Dan surah habis baca tu barulah baca tasbih sebanyak 15 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baca secara tenang, jangan baca subhanallah. Orang kita kan begitu, tahlil je pun tengok laju benar. Lagi mana la ilaha illallah, bimbang. Lepas tu dah berhenti sekejap, Allah. Astaghfirullahalazim. Tok guru saya tu tanya, mu nak pergi mana? Dia tanya nak pergi mana? Makan. Sebab kita dulu masa belajar dulu memang lah, kalau sebut makan suka saya lah. Kan? Kalau ada makan ada saya. Dulu sekarang ni dah malu lah kan. Masa budak-budak tu suka. Suka. Lepas tu dulu zaman budak tu suka. Lepas tu beri makan ni besar pahala. Lepas tu tanda haji mabrur ada 2. Yang pertama menyebarkan salam, maknanya mengeratkan silaturahim lah. Maknanya jangan bergaduh. Kalau belum ni bergaduh baik. Merapatkan. Yang kedua menjamu orang makan. Besar pahala. Dah saya tak mampu Ustaz nak buat jamu. Jamu orang makan ni tak arti begitu. Minum air, tengok orang tu kerja lebih kurang apa, bayar dia. Jangan beritahu dah bayar ya, dah bayar. Tak payah orang cakap begitu. Tengok dia makan ujung lah, ujung seorang dia makan ujung. Dia tahu dah dia tu kerja boroh. Ataupun rohak lah kerja dia. Jadi kita pun pergi kat kaunter sambil bayar tu, bayar sama-sama kita, beritahu tu sekali lah. Rupanya dia makan kari kepala ikan. Tu joki tu. Kita kata pun bayarlah sekali tu. Joki dia kan. Apa ada orang kaya masuk kedai, air suam je minta. Duit 13 juta dalam bank. Duit dalam bank 13 juta dalam poket ada cerita kan. Minum air suam, rojak kosong. Macam mana? Yang tadi tu kari kepala ikan, roti banjir, air Nescafe tarik. Cuba bayang. Dia dah cadang dah, kalau tak cukup duit masuk buku 35 bayar ujung bulan. Tuan-tuan tolong bayar. Ya Allah, tabarakallah. Mana joki tuan-tuan? Joki dia satu, joki kita 2 kali joki situ. Sukanya dia. Esok dia tunggu, tak ada ke haji tu? Tak apalah, itu contoh. Allahu Rabbi. Sebab tu ada kalanya kita ni duk fikir nak tinggal harta apa ke anak kita nanti bila kita mati ya. Jangan fikir kita entah bila kita mati dia duk berebut harta kita, dia pun tak ambil harta kita. Dan ada kalanya anak kita kaya daripada kita. Contohnya tuan-tuan dengan ayah tuan-tuan mana kaya? Kaya tuan-tuan. Tu. Lepas tu hari ni saya sedih tengok Facebook. Saya tak ada Facebook tapi saya tengok surat khabar. Ada seorang orang Sabah, orang Sarawak terpaksa belanja RM40 nak pergi ambil bantuan apa? BPN, bantuan prihatin lah. Di Kuching tidur 4 hari lah, tidur tepi jalan. Allahu Rabbi. Tu saya baca surat khabar ni. Surat khabar Sinar saya baca tu. Jadi mudah-mudahan segalanya dipermudahkanlah untuk rakyat. Sebab rakyat ni besar power tuan-tuan. Sebab tu Khalifah Harun al-Rashid dia pergi Mekah, dia tengok rakyat dia sedang wukuf di Arafah, dia pun rasa alhamdulillah ramainya rakyat kita tahun ni dapat pergi Mekah. Bila dia cakap macam tu, pembantu dia tu ulama tepi dia kata, apa tuanku, mereka itu semua tuanku di akhirat nanti akan ditanya tentang diri mereka sahaja.
Tapi tuanku akan ditanya tentang diri tuanku dan semua itu. Menangis dia tuan-tuan. Menangis dia. Sebab tu Allahu Akbar. Bila baca kisah ni, kita Allahu Akbar. Sebab tu antara faktor darurat ni, nak elak pilihan raya lah tuan-tuan. 5,000 hari ni. Kalau buat pilihan raya, minta maaf lah, I'm sorry I'm talking about that. Nak suruh faham. Kalau tak faham juga, wallahu a'lam lah. Yang kedua apa dia? Untuk guna fasiliti swasta kalau kerajaan tak mampu. Yang ketiga apa dia? Saya lupa. Askar ada kuasa boleh tangkap orang tu. Sebab askar tak boleh tangkap orang awam tu. Kecuali waktu darurat. Tu. Dan darurat pun darurat kesihatan. Kalau tuan-tuan tengok, raya berjalan, kedai buka lah tu. Contohnya. Jadi fahamilah. Janganlah masa ni kita tolong-menolong. Bukan saya nak sokong mana-mana, walaupun tuan-tuan tahu saya sokong mana. Saya sokong Manchester United. Dia kalah dengan Sheffield United. Allahu Akbar. Manchester atas, Sheffield United bawah. Kalah. Main pula di Old Trafford. Allah. Betul? Tuan-tuan tak tahu muslimat. Ni bola sikit. I speaking about football. Sebab saya ni dulu lama di UK. Tuan-tuan tak percaya nak buat macam mana. Bacalah tasbih sebanyak 15 kali. Iaitu tasbih ni subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Dia sembahyang sunat tasbih ni afdal sembahyang sendiri. Afdal sendiri. Lepas tu rokok seperti mana biasalah sampai ke tu. Dan cara kedua, ni saya tak baca habis lah ya, tuan-tuan boleh baca tu. Selepas ni cara kedua, beza dia pada cara pertama, beza pada nombor 1 tu. Selepas membaca doa iftitah, bacalah tasbih sebanyak 10 kali. Macam kita sembahyang raya, ingat tak? Betul? Betul, sembahyang raya tak? Sembahyang raya tu betul, sembahyang raya tak? Baca doa iftitah tu, kita pun tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Rakaat pertama 7 kali kan? Betul? 7 ke 5? Balulah raya 2 tahun sekali, setahun sekali. Dan tu raya tahun ni pun minta-minta boleh lagi masjid. Raya tahun lalu dia kata, awak lah jadi imam, dia suruh isteri dia jadi imam. Enggak tu. Tak boleh. Kata. Muslimat Tapi muslimat pula kalau suami jadi imam, tengok juga dia cakap apa. Betulkan saf. Semayang 2 orang. So betulkan saf. Ada makna. Sebab nak betulkan saf, paling tidak 2 orang. Maknanya apa tu? Anak tak ada di rumah. Duk asrama semua. Cakap dengan suami, bang, saya seorang saja. Jangan pandai-pandai. Tak ada betul-betul kamsah je. Teruskan sembahyang. Bukan nak tu. Okey, baca 10 kali. Lepas tu baca Al-Fatihah. Baca surah. Lepas tu baca lagi tasbih 15 kali. Di mana tak ada? Dia tak ada duduk istirahat. Dia tak ada duduk istirahat. Yang tadi ada duduk istirahat. Duduk istirahat ni, ini penting. Sebab tu kita yang mengikut imam, ini penting. Satu yang pertama, sewaktu iqamah. Dia iqamah ni bukan turun bangkit tuan-tuan. Dia iqamah ni, waktu molek kita bangkit apabila qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Itu bagi orang tua. Orang tua yang tak ada banyak, yang tua yang kena naik aja. Bagi orang muda yang tangkas katanya, habis iqamah baru macam Cik Zul, tangkas lagi, pergi berkebun. Dan ada cita-cita nak poligami. Tangkas tu. Ada mari Ada mari? Isteri ada? Oh, tarik balik kenyataan tu. Sebab bimbang juga balik nanti kot. Saya cakap tu, Cik Zul tak kata apa. Takut nanti isteri kata, abang ke suruh ustaz cakap? Bimbang juga kan? Jadi saya tarik balik kenyataan itu. Jadi bagi orang yang letih, qad qamatis solat, qad qamatis solat tu boleh naik. Tapi bagi orang gagah, habis iqamah tu baru naik. Tu. Dan ustaz, saya duduk belakang, dah nak duduk awal tu. Yang kedua, yang saya nampak ramai orang silap, dia bila orang sembahyang berjemaah ni, dia berlari kerja tu, dia lambat. Tak ada berlari-berlari, haram perbuatan berlari tu. Tapi bukan kata haram perbuatan tu. Jadi datang dengan tenang lah. Sempat satu rakaat sambung. Dah tak nak begitu, datang awal. Itu contoh. Dan satu lagi saya tengok ramai orang, dia muda, dia gagah. Waktu sujud ni tuan-tuan, biar imam sentuh dahi dia di tempat sujud tu, baru kita turun.
Sebab imam ni biasanya tua. Apabila tua, tu. Dan kalau imam muda pun kalau kena gaul, lambat juga. Tu. Contoh. Itu satu. Yang kedua, imam istirahat. Apabila dia duduk istirahat, ada kalanya imam ini, betul ada tok guru saya, bila dia turun sujud, dia tak baca, dia tak turun tu dia baca Allahu Akbar. Dia nak turun tu, nak jatuh, nak sujud tu, barulah dia sebut Allahu Akbar. Sebab apa? Sebab dia nak, supaya dia nak timing dengan makmum tadi. Takut ada makmum yang tak ada ilmu. I'm sorry, I'm talking about that. Dia pergi semayang tapi dia tak ada ilmu. Siapa tak ada ilmu? Dah hidup ngaji. Siapa hidup ngaji? Banyak sebab Sebab kita ni pun bersyukur pada Allah. Tu. Yang kedua, apabila duduk istirahat, imam ni bangkit kan, duduk istirahat sekejap. Duduk istirahat. Lepas tu duduk istirahat, baru dia naik. Sebab tu ada imam, dia duduk istirahat, baru Allahu Akbar dia naik. Jadi satu kita makmum, janganlah tiba-tiba takut kita naik ke tu imam duduk bawah. Mana imam ni bawah? Mulai kata ke imam. Itu contoh. I'm sorry, I'm talking about it. Begitu juga bacaan imam, katakan dia baca rakaat pertama, rakaat kedua tu kan, jarak baca habis Fatihah dengan surah. Itu ada ulama kata, ada tok guru saya kata ambil nafas. Ada kalanya biar separuh Fatihah tu barulah baca ayat. Tapi nak baca tu pun tak apa. Tapi supaya makmum yang lambat tadi tu sempat. Itu contoh. Dan sunat bagi imam memanjangkan sedikit rokok dia untuk bagi peluang. Dengar tu, tu macam penyokong aku tu, dia pun lambat sikit. Lepas tu dengar, tu bukan penyokong aku, sami Allah liman hamidah. Acik begitu. Ada juga politik begitu, jangan begitu. Dan sembahyang, tu kita mari masjid surau ni, kita semua adalah orang-orang yang berimam, insya-Allah. Parti tu letak di pintu dulu. Tu. Tapi pilihan raya ke-15 ni faham dah tak tu. Ada juga situ ustaz. Okey, doa doa solat tasbih. Itu. Jadi kita tengok makna dia. Doa apa-apa saja boleh. Doa ni mudah. Tadi imam kita baca ud'uni astajib lakum tak? Apa dia imam baca ni? Wa qalu apa? Qala rabbukum ud'uni astajib lakum tu. Jadi doa ni bacalah apa-apa pun. Tapi yang molek sekali doa daripada Quran. Sebab tu hari ni alhamdulillah banyak orang tolong kita. Dia ambil ayat-ayat Quran tu dijadikan dalam bentuk buku doa. Molek kita beri hadiah orang, beli buku tu beri hadiah orang. Buku pun tak mahal, RM15. Takkan kita nak beri duit kau orang hadiah RM15. Saya jumpa pengarah saya, tuan ambil duit RM10. Ada apa ustaz? Hadiah ke tuan? Dia pun tengok, aku gaji besar demu ustaz kata dia. Betul? Nampak tak? Tapi kalau saya bagi buku ke dia, tuan, ni buku saya, betulan saya pergi pejabat ni, orang bagi buku. Oh terima kasih ustaz. Buku tu harga RM9.5 je. RM6.5 buku. Tapi takkan saya nak bagi RM9.5. Lepas tu saya pun belum bagi dia RM7, tuan minta RM50 gitu. Oh tak Allah. Jadi cara kita nak bagi hadiah pada orang. Beli buku. Itu contoh. Itu contoh. Sebab bila dia bagi buku tu dia baca. Tak baca hari ni mungkin dia baca bila. Saya banyak buku tak baca hari ni. Kemarin dulu saya pergi kedai beli buku berapa buah RM100. Tapi tak rasalah bayar sebab bayar dengan kad. Lepas tu anak saya pun kata, abah beli buku mak tu. Adik tak baca buku, abah marah. Dah abah pun tak baca juga. Oh dia jawab macam tu sekarang. Baru dah jam 5. Saya kata bagus pemikiran, kritis. Lalu sibuk kan pagi-pagi Allah. Berdesuk-desuk masuk PDPR tak. Kita marah ke cikgu. Cikgu tu lagi parah kat rumah dia. Dia ada anak tak? Tuan-tuan, ada anak. Cikgu pun nak ngajar anak orang, nak ngajar anak dia. Siang cikgu. PDPR tak. Kalau tanya budak. Ada baru ni orang kita tanya apa pandangan budak dengan cuti. Budak yang awak tak sekolah terus lagi baik kata dia. Boleh wartawan tu kita tanya budak. Ya kita tanya budak apa perasaan adik dengan tak sekolah terus pun lagi baik kata dia. Tapi dia tak jawab lah, tak ni lah. Tanya budak lah itu. Budak kan. Anak saya, itu hari anak saya minta PKP lagi. Ni PKP lagi dek. Tu. Astagfirullahaladzim. Sekarang ni dah gemuk dah dia. Pandai masak sendiri dah. Masak apa? Masak burger, nugget, 3 benda dia pandai masak.
Daging burger Ramli lah, saya tak beli yang lain. Sebab takut kan. Bimbang kat daging kangaroo kan. Sebab ada orang baru ni dibimbang, daging apa kita makan selama ni yang, kata dia. 40 tahun dah kata daging, dia bimbang. Biarlah, makan daging kangaroo pun kangaroo lah. Nak buat macam mana itu tak tahu. Tapi dia tak rasa apa. Dia duduk sebelah surau tak mari, 40 tahun dah dia duduk sebelah surau. Azan, hayya 'alas solah. Bila tu daripada gigi penuh. Sampai habis gigi, azan. Hayya 'alas salah. Tak mari. Allah, apa dak mari? InsyaAllah kita doa lah dia marilah. Tu. Mungkin ada sebab dia tak mari gitu. Jadi doa yang tuan-tuan, kita tengok makna doa ya. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon taufik ahli petunjuk daripadamu. Taufik ni tuan-tuan maknanya apa? Dia petunjuk ni hidayah tak? Hidayah dulu ke taufik dulu? Tapi kita selalu sebut taufik dan hidayah. Dia hidayah dulu. Hidayah ni petunjuk. Kita tengok masjid ni, surau ni, tahu dah ni petunjuk lah. Taufik ni apa dia? Jalan menuju kepada petunjuk tu. Mana kita mari malam ni taufik Allah ni. Dan kita mesti ingat, kita dapat petunjuk, kita dapat taufik dengan izin Allah SWT. Itu nikmat ibadat. Sebab tu Abu Lais As-Samarqandi kata, apabila kita dapat buat ibadat, kita kena jaga pula hati kita. Sebab apa? Sebab penyakit mudah datang. Seperti mana apabila kita tanam padi, mudah tumbuh lalang kalau kita tak jaga padi kita, betul? Lepas tu kita kata, mari mana benih lalang tu? Ada orang jual benih lalang. Saya dengar benih lalang ni minta satu je. Dalam cerita P. Ramli, ibu mertua aku yang Salimah minta tu, ingat tak apa? Ni Tokeh nanti bawa lalang yang betul? Ya, Haji tengok cerita tu. Lepas tu apa Nyonya tu kata apa? Nyonya Mansur kan? Apa engkau minta benih lalang? Tu. Tak ingat? Oh, tuan-tuan ni tak tengok cerita tu. Malu saya. Jadi kita bila buat ibadat akan datang penyakit. Penyakit tu lah. Macam orang tanam padi lah. Tumbuh lalang. Tapi kalau orang tanam lalang ada tumbuh padi. Dia biarkan tanah dia tumbuh lalang, dia pun tengok, ada padi ada? Tak ada. Itu analogi yang dibuat, saya ingat lagi, oleh tuan guru kita semua, Allahyarham, Datuk Ismail Qamus. Senang dia mengajar, faham saya sampai hari ni. Sebab tu Abu Lais As-Samarqandi kata, apabila kita dapat buat ibadat, kita kena jaga betul-betul. Bahawa apa dia? Aku dapat ni dengan nikmat Allah Ta'ala bagi pada aku. Sebab apa? Asas pada nikmat ibadat ni ada 3. Yang pertama, rasa nak buat. Allah Ta'ala yang bagi rasa. Yang kedua, Allah Ta'ala bagi peluang masih hidup. Esok belum tentu. Kok masa macam ni orang dah siap nak tahlil kita. Betul? Dan itu yang ketiga, Allah Ta'ala bagi kekuatan pada kita untuk nak buat. Dapat 3 ni, Alhamdulillah, rasa nak buat. Bimbang kau tak ada rasa, tuan-tuan ni. Ada orang seorang lelaki tu, dia makan, dia kata kat isteri dia, awak ni masak apa, tak ada rasa apa. Isteri dia pun telefon KKM, mari ambil. Apa? Takut COVID. Antara COVID ni, makan tak rasa. Ada juga orang lagu tu. Dia kata tak rasa apa makan. Lepas tu doktor tanya, isap rokok? Rasa. Tapi bukan orang sini lah, tempat lain. Cukuplah sekadar tu dah masuk isyak dah. Tuan-tuan pun tengok saya. Dah masuk betul? Dah lama. Jam tu betul ke? Saya pun jam banyak sangat sini. Jam ni saya pening tengok. Jam ni jam Arab lah. Saya pergi Arab pun kau macam ni. Saya pun tengok. Saya tadi pukul berapa saya dah fikir. Saya bimbang tak, takut kuliah ni bukan kuliah maghrib, jadi kuliah dini pagi ke memang. Jadi sekadar itu saja tuan-tuan. Saya minta maaf kalau ada bahasa yang kurang baik saya gunakan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun dosa kita. Dan kita hari ni kena banyak berdoa pada Allah. Dan di samping itu jaga SOP. Kena jaga SOP. Seperti mana kata almarhum lah, Syekh apa ni? Ali Jabir lah. Dia kata bila kita keluar rumah, bacalah doa Bismillahirrahmanirrahim Allah. Betul? Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. InsyaAllah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.